Okay, so dia macam disebabkan kita kena jawab on what and why. Setiap perenggan tu, setiap paragraf ada what, ada why. What tu macam point dia, why tu elaborate dia lah, kenapa. Okay, so aku try explain. Kalau tak faham, kau tanya je. Okay, cuma tinggal lagi satu page je. Okay. Sekejap. Kejap. Okay. So, tourist receipt and capital investment in the tourism industry are important component of enhancing sustainable growth in the tourism industry. So, ini dia lebih kepada point lah, point 1. Okay, so mungkin ayat dia nanti kau boleh tulis macam in this study, the researcher stated apa-apalah macam tu. Okay, so ini point pertama dia tahu. Okay, ini kita boleh jadikan dia sebagai what. Okay, apa yang menjadi penyebab impact kepada tourism. So apa impact dia adalah pelaburan modal dalam industri pelancongan. Ni, capital investment in tourism industry sangat penting, merupakan komponen penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi industri tourism. And then kita pula kenapa pula melalui pelaburan modal dalam industri menjadi komponen penting. Jadi huraian dia dekat sini. Why? This because tourist receipt represent tourist direct expenditure during the trips in the destination country. Disebabkan receipt pelancong mewakili pembelanjaan langsung pelancong semasa perjalanan mereka ke negara destinasi. Penerimaan pelancongan merupakan hasil yang diperoleh oleh industri pelancongan dan menyumbang dengan ketara kepada pendapatan negara. Ni, the tourism receipt constitute the revenue earned by the tourism industry and contribute significantly to the national income. So melalui investment, point investment ini memberi impak kepada pertumbuhan ekonomi, terutamanya dalam sektor pelancongan. So ini boleh buat ayat sebagai why. Silap. Kenapa dia warna kuning? Eraser. Alamak. So ini point. Okay, and then ini huraian. Dia boleh jadi huraian dia. Yeah. So hasil, the revenue earned by government can be invested in the tourism industry or other industry to boost the country economy in order to achieve the target and a high economy status in 2020. So betul lah huraian dia. Okay, why? Kenapa receipt dan juga pelaburan modal dalam industri pelancongan ini menjadi komponen penting. Kenapa dia penting? Sebab turis punya receipt menjadi membuktikan yang diorang ni membelanjakan pelbagai expenditure in our country. And then melalui itu juga kita dapat revenue, kita dapat keuntungan melalui tourism industry secara langsunglah berbanding sektor-sektor yang lain. So next is hence a variety ini pun point dia juga. Boleh jadi point juga. Dalam satu perenggan tu boleh buat 2 point dah. Okay. Ni. Tourism package launch and promoted attraction company. Okay. So ini pun boleh jadi point dia. Apa yang menyebabkan kesan kepada ekonomi pelancongan?
Kesan dia adalah melalui tourism package has been launched, promoted and attract more local and international tourists. So tourism Kementerian Pelancongan melancarkan satu promosi, okay, ataupun Visit Malaysian 2021, Visit Malaysia 2022, Truly Asia, Visit Sabah 2021, macam itulah. So itu memberi kesan. Macam mana dia memberi kesan? Kenapa dia memberi kesan? Okay, the purpose of capital investment in tourism industry is to further the business objective, such as investment expected to be productive across time. The tourism industry can become more competitive with greater capital investment. Okay, so industri boleh menjadi lebih bersaing dengan pelaburan moden yang lebih besar. Industri ini melibatkan banyak industri sokongan dan rantaian nilai seperti pengangkutan, penginapan dan lain-lain itu. Ini boleh jadi huraian dalam satu perenggan. Okay, gitu. And then next figure. Okay, so figure ni kita boleh bagi tahu juga. Okay, based on the figure 1, in this section, the tourism contribution and its growth rate to Malaysian GDP. Boleh juga buat ayat macam tu. Okay, so kita kena inilah. So rajah ini ringkasan dia menunjukkan jumlah sumbangan industri pelancongan kepada KDNK atau GDP Malaysia dan kadar pertumbuhannya dari tahun 1996 sehinggalah 2016. Okay. So jelas menunjukkan bahawa sumbangan daripada industri pelancongan telah meningkat secara berterusan dari semasa ke semasa. Okay, kat sini kita boleh buat ayat lah. Based on the researcher that has stated and approved by the Tourism Contribution and Growth Rate GDP from 1996 until 2016. Kita boleh buat ayat macam tu. And then boleh bagi tahu sikit-sikit lah. Dalam ni ada dia punya point sikit saja. Okay. Yang menunjukkan bahawa sumbangan daripada industri pelancongan telah meningkat secara berterusan dari semasa ke semasa. Walau bagaimanapun, mana? However, it is not noticeable that there were few sharp drops occurred in 1998. Memang ada drop tapi tak sebanyak. Okay, kalau dia drop pun dia cepat naik balik. So dia tak memberi impak sangat. Walaupun dia bagi impak sikit, tapi kita punya pergerakan pelancongan tu dia cepat naik berbanding lain-lain. Okay, so jelas okay. Dan penurunan terkini adalah pada tahun 2015. 2015 memang penurunan lah. 2015 ni memang dia turun sedikit sebab kita ada krisis pada tahun tu kan, yang pasal Sabah punya keselamatan tu, Pantai Timur Eskom dan Ezon, dan juga pasal Tour of Malaysia Airlines tu daripada Beijing dengan Ukraine tu, menyebabkan orang takut nak datang Malaysia. Tapi dia memberi kesan tapi tak memberi kesan yang tinggi. Okay, pelancongan kita still berjalan seperti biasa. Okay, penurunan ini disebabkan oleh krisis keuangan Asia, wabak sindrom pernafasan akut terus SARS, krisis keuangan global dan peristiwa tempatan seperti 2 insiden serangan perafak, 2 insiden udara dan isu keselamatan di Malaysia masing-masing. Okay, dia ada beritahu kat sini ada apa isu dia. Okay, boleh buat huraian sikit lah situ. Okay, tapi kita bukan kita kritik dan review. So mesti ada researcher has stated, researcher has show, researcher and this study has been stated macam tu. Okay. So okay, so LR ni macam tak masuk pun tak apa-apa. Okay, so next pergi ke methodology and data description. So based on the risk ni, kita boleh buatlah in this study the researcher have used method. Okay, the method which have used the data from 1995 through 2016. Okay, kita boleh guna ini. Okay, so in this study, the researcher used the yearly data from 1995 through 2016. Okay,
And then the data that have used in this study is real GDP and a tourist receipt. Ini. Okay, dia punya sampel. So in this where RGDP ni, yang mana kita menggunakan RGDP adalah untuk supaya kita tahu atau dia mewakili jumlah penerimaan pelancong antarabangsa untuk industri pelancongan Malaysia. Dan CI pula capital investment ialah pembelanjaan pelaburan modal oleh semua industri secara langsung dalam industri pelancongan Malaysia. Okay. Dekat sini ni, kejap lah. Teknik ini mempunyai itu. ARDL. 1999. It et al. Empirical literature. So ini associated. Itu dengan yes. So dekat sini ARDL teknik. Ke sini. Oh okey deh. Ini. Kita boleh juga gunakan ini ya. Kita nak bagi tahu in this study the researcher have used the technique ni. Okay. Dia menggunakan teknik salah satu teknik kelebihan utama ialah teknik ARDL. Boleh diaplikasikan. Teknik ini mempunyai beberapa kelebihan berbanding teknik kontragradasi jenis lain. Salah satu kelebihan utama ialah teknik ARDL boleh diaplikasikan untuk kajian dengan saiz sampel yang kecil. Satu lagi kelebihan ujian ini ialah ia tidak memerlukan pra-ujian atau punca unit untuk mengelakkan ketidakpastian berkaitan. Dia beritahu juga istilah apa dia punya teknik dia. So huraian dia melalui ujian dia kat sini, dia punya jawapan. Okey, boleh tengok dekat sini. Okey. Yang ini ni abaikan. Aku tengok. Okay, so in this study, the researcher stated the result of the study is one part saja. Okay, so ini dia punya ni. Okay, ini. Mulakan dengan sini ya. Fahamkan bahagian sini dulu. Fahamkan bahagian sini. Okay, in this section tu. Dalam bahagian ini, pelaporan anggaran jangka panjang modal kami, panjang jeda optimal untuk anggaran dipilih menggunakan kriteria maklumat AKIK.
yang membantu kami untuk menangkap hubungan akademik untuk memilih modal terbaik untuk dianggarkan. So research dalam kajian ini, researcher ni dia nak buat anggaran saja. Okay, so kita boleh bagi tahu kat sini, the research stated that they have estimate apa-apa. Okay, so the empirical findings show that in period under 1% ni, dalam penerimaan pelancong meningkat KDNK benar sebanyak 0.2. So betul lah dia memberi kesan sebab dia ada meningkat. Receipt increase real GDP by 0.2%. Walaupun 0.2 tapi dia still meningkat. Okay. Manakala pelaburan modal dalam industri pelancongan memberikan peningkatan sebanyak 0.6. So betul lah meningkat dan positif berkait signifikan dengan KDNK benar. Okay, walaupun dia orang anggar tapi bila tengok result yang original pun still meningkat. Jadi betul lah kajian mereka. Okay, and then boleh juga bagi kat sini, bahagian sini boleh juga lah huraikan sikit, iaitu kami kemudiannya menjalankan ujian konsultasi. In this study juga, researcher has organized one of the same test, which is ni. Mana tu ni? Carry out the Granger causality test. Okay, ini. Dia ada buat juga. Granger ni, Granger causality test. Okay, so jadual tu menunjukkan dia punya ni, dia punya apa result, tapi tak payahlah sebab kita nak kritik, review and kritik sahaja. Okay, tapi kat sini ada dia punya sikit-sikit lah untuk faham dan huraikan sikit. Okay, next last is conclusion. Conclusion ni boleh juga bagi tahu conclusion secara apa yang boleh bagi panjang-panjang lagi. Okay, ambil poin sikit-sikit untuk huraian, bukan conclusion terus lah. So habis saja apa yang difaham ni, and then the conclusion dia tu, conclusion dia around 1, 2, 3, 4, 5, 6 dalam 6 baris saja. Okay, so boleh buatlah macam in conclusion, the apa, ekonomi memberi memberi kesan yang banyak, the big impact to the local apa tajuk kita, local economy in Malaysia, that need to be considered in an sustainable tourism approach. The responsibility of the government, especially Ministry of Agriculture, Kementerian Pelancongan, toward a more environmental approach is not only for management but also for the economics country. Okay, so conclusion itu just macam kita sebagai pembaca tu apa yang kita dapat lah. Okay, dan apa yang kita faham pentingnya ekonomi, kestabilan ekonomi untuk pembangunan tourism in Malaysia.